Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدار العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Apa khabar tuan-puan? Semoga tuan-puan dalam keadaan sihat sejahtera dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan-puan, insya-Allah pada video pertama ni akan dibahaskan dan disyarahkan berkenaan dengan makhraj huruf. Jadi tuan-puan boleh buka kitab Al-Masani muka surat 1. Okey. Muka surat 1 dalam bab makhraj huruf. InsyaAllah sama-sama tuan-tuan dengan lafaz bismillah kita mulakan pengajian kita. Yang pertama adalah pengenalan makhraj huruf. Suatu elemen penting di dalam pembacaan Al-Quran. Jadi makhraj huruf ini merupakan suatu elemen yang penting bila kita nak baca Quran. Ada beberapa elemen yang penting dalam pembacaan Al-Quran. Yang pertama, nama huruf. Okey, yang pertama nama huruf. Alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha, dal, zal, ra, zai, sin, shin, sad, dad, ta, dha, Ain, Ghain, Fa, Qaf, Kaf, Lam, Mim, Nun, Waw, Ha, Hamzah, Ya. Itu adalah elemen yang pertama, nama-nama huruf. Elemen yang kedua adalah tulisan huruf. Okey, tulisan huruf. Jadi kat belakang ni tuan-tuan boleh tengok, ini semua adalah huruf, tulisan huruf. Tulisan huruf. Okey, itu elemen yang kedua. InsyaAllah tulisan huruf kita akan pelajarinya pada muka surat Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad pada muka surat 19. Okey, bentuk tulisan huruf-huruf hijaiyah. Itu elemen yang kedua. Elemen yang ketiga adalah makhraj huruf yang akan kita pelajari sebentar lagi. Dan elemen yang keempat adalah sifat huruf. Okey, sifat huruf insya-Allah kita akan sentuh pada muka surat Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad pada muka surat 8 nanti insya-Allah. Okey. Muka surat 8 nanti insya-Allah kita akan belajar sifat-sifat huruf. Jadi hukum-hukum tajwid. Okey, hukum-hukum tajwid seperti hukum mad, seperti hukum idgham, izhar, iqlab, ikhfa. Okey. Hukum-hukum tajwid tu semua adalah termasuk di dalam bawah sifat huruf. Sifat huruf ni terbahagi kepada dua, asliyah dan far'iyah. Yang asliyah tu yang berlawanan dan yang tunggal tu. Yang berlawanan seperti hamas lawannya jahar, syiddah lawannya rakhawah dan yang lain-lain. Tunggal seperti qalqalah, seperti safir, seperti inhiraf. Itu sifat-sifat huruf tunggal. Itu termasuk di dalam sifat-sifat huruf asliyah. Adapun hukum-hukum tajwid seperti idgham, izhar, iqlab, ikhfa, hukum mad, baris atas, baris bawah, baris depan, okey, tanwin, saddu, itu semua adalah termasuk di bawah sifat-sifat huruf far'iyah. Asliyah, asli, usul, far'iyah, cabang. Okey. Kemudian kita pergi ke pengertian makhraj. Dari segi bahasa, tempat keluar huruf. Okey, makhraj itu adalah tempat keluar. Satu nama tempat, isim makan.
Kalau kharaja, yakhruju, isim makan dia isim iaitu nama tempat dia adalah makhraj. Makhraj tempat keluar. Kharaja tu telah keluar. Kalau masjid, tempat sujud. Kalau mat'am, tempat makan. Kalau mal'ab, tempat bermain. Okey, la'iba telah bermain, mal'ab tempat bermain. So satu nama tempat keluar. Kalau kharaja, tempat keluar. Dari segi istilah, suatu nama tempat yang padanya huruf dibentuk dan diucapkan. Suatu nama tempat. Okey, suatu nama tempat, maka tempat itu adalah tempat yang mana huruf itu dibentuk, huruf itu diucapkan. Sebagai contoh, huruf ba. Huruf ba dibentuk di bahagian bibir. Huruf ba diucapkan di bahagian bibir. Bila kita nak sebut huruf ba, maka kita akan keluarkan huruf ba. Kita akan sebut huruf ba daripada bahagian bibir. Maka bibir itu dirapatkan atas dan bawah. Okey, kita rapat bibir atas dan bawah, baru kita boleh sebut huruf ba. Okey, rapat. Ab. Nampak? Ab. Rapat bibir. Ba. Cuba kita nak sebut huruf ba, tak rapat bibir. Tak boleh, tuan-tuan. Okey. Iaitu tempat keluar huruf yang mana terputusnya sebutan suatu huruf ketika menyebutnya. Tempat keluar huruf yang mana terputusnya sebutan sesuatu huruf ketika menyebutnya. Sebagai contoh, saya ambil contoh ni. Okay, saya ambil contoh huruf kha. Bila kita sebut yakhluqu, mula-mula kita sebut huruf ya. Okey, huruf ya, kemudian kita sebut baris atas kepada huruf ya. Mula-mula sebut huruf ya, kemudian baris atas kepada huruf ya. Ya. Kemudian kita sebut huruf kha, yakh. Kemudian terputusnya huruf kha berpindah ke huruf lam. Kemudian bila kita sebut huruf lam, kita sebut pula baris depan huruf lam. Yakhluqu. Bila dah sebut baris depan huruf lam, okey, lu baris depan, kemudian berpindah ke huruf qaf. Kemudian daripada huruf qaf berpindah ke baris depan. Yakhluqu. Begitu. Maksudnya dia akan pergi ke satu huruf, kemudian dia akan terputus huruf tu, habis saja huruf tu berpindah ke sebutan yang lain. Itu maksud dia. Okey. Jadi tempat keluar huruf yang mana terputusnya sebutan suatu huruf ketika menyebutnya. Begitu. Bila kita sebut huruf ba, kita dapat bibir. Bila kita sebut baris atas, kita terpaksa putuskan tempat keluar huruf ba tu. Kita terpaksa tinggalkan tempat keluar huruf ba. Kita nak sebut huruf ba baris atas, kita dapat bibir dulu untuk sebut huruf ba, kemudian kita buka bibir untuk sebut baris atas kepada huruf ba. Ba. Nampak? Begitulah. Mula rapat bibir, kemudian kita tinggalkan rapat bibir tu, maksudnya kita tinggalkan rapat bibir tu, maksudnya kita tinggalkan tempat keluar huruf ba tu untuk berpindah ke suatu sebutan yang lain. Okey, dengan ala kulli hal, dengan maksud yang lain. Dengan maksud yang lain, bila kita sebut huruf ba berbaris atas, sebenarnya dia ada dua sebutan. Dia ada dua sebutan. Satu sebutan huruf ba tu dan satu sebutan baris atas. Kalau kita sebut huruf ba baris bawah, dia ada dua sebutan juga. Satu huruf ba, satu baris bawah. Ba. Okey. B. Okey. Seterusnya pengertian huruf. Huruf itu adalah suara. Okey, suara yang dikeluarkan dari tempat keluar huruf, bergantung kepada makhraj muhaqqaq dan atau makhraj muqaddar. Suara lah. Kalau kita sebut huruf ba, dia ada suara dia, ab. Kalau kita sebut huruf sin, ada suara dia, as. Kalau kita sebut huruf shin, ada suara dia,
Ash. Kalau kita sebut huruf ra, ada suara dia. Aru, dia ada suara dia. Jadi setiap huruf tu adalah suara. Okey, suara. Seterusnya, jenis makhraj huruf. Yang pertama, makhraj muhaqqaq. Okey, makhraj muhaqqaq. Apa itu makhraj muhaqqaq? Makhraj muhaqqaq ialah tempat keluar huruf yang sahih. Yang sahih, iaitu makhraj yang bergantung kepada salah satu juzuk daripada juzuk-juzuk kerongkong atau lidah atau dua bibir mulut. Jadi makhraj huruf muhaqqaq ni makhraj huruf yang mana terbina dengan dua tempat, dua anggota. Makhraj yang terbina dengan dua anggota. Satu anggota aktif, satu anggota pasif. Contoh, kita ambil huruf dal. Bila kita nak sebut huruf dal, kita memerlukan dua anggota. Yang pertama, lidah sebagai anggota aktif. Yang kedua, pangkal gigi kecil atas. Maka lidah ini akan menekan ke pangkal gigi kecil atas. Aktif sebab dia bergerak. Maka dia tekan ke pangkal gigi kecil atas, barulah dapat keluarkan huruf dal. Ad. Okey, da, di, du. Okey. So itulah makhraj muhaqqaq. Kalau orang kata tahqiqul huruf, maksudnya mesti kita keluarkan huruf itu daripada makhrajnya. Sempurnakan makhraj huruf tu, sempurnakan sebutan huruf tu, sempurnakan sifat huruf tu. Sebagai contoh, kalau kita sebut huruf zal. Huruf zal dalam keadaan hujung lidah dikeluarkan sedikit, ditemukan ke hujung gigi kacip atas, maka kita akan sebut za, zi, zu, az. Okey, jadi kita telah tahqiq huruf zal itu di makhraj dan sifat-sifatnya. Sekiranya kita sebut huruf zal dalam keadaan lidah kita tidak menyentuh ke hujung gigi kacip atas. Okey, bahagian gigi kacip atas tu hujung dia, yang tempat kita hujung gigi kapak atas ke hujung gigi kacip atas ke, okey, tak dikeluarkan sedikit. Ataupun kita letakkan hujung lidah kita di bahagian dalam mulut, di belakang gigi ke, okey. So dia tak tahqiq huruf zal tu. Okey, dia akan jadi, mungkin jadi huruf zai, za, zi, zu, az. Dia akan bertukar huruf. Itu lawan bagi tahqiq. Okey, maksudnya kalau tak sempurnakan huruf tu, maka tak tahqiqlah huruf tu. Maksudnya begitulah tuan-puan. Okey, seterusnya makhraj muqaddar. Makhraj muqaddar ialah perkadaran, iaitu sesuatu yang boleh disukat sama ada banyak atau sedikit, dan panjang atau pendek. Okey, makhraj yang bertempoh. Muqaddar ni yang bertempoh. Suatu makhraj yang luas yang tidak mampu untuk kita tentukannya dengan tepat. Terdapat juga pandangan yang mengatakan makhraj muqaddar bukanlah tempat keluar huruf, tetapi ia lebih kepada tempat lalu suara. Makhraj muqaddar ni adalah rongga, bahagian rongga. Contohnya kita ambil bahagian rongga. Maka bila kita sebut was-samaa'a binaa'a, okey, so was-sama, yang panjang tu tempat keluar huruf mat tu. Okey, tempat keluar huruf mat itulah makhraj muqaddar. Okey, tempat keluar huruf mat. Sebab tu ada yang pandangan mengatakan bahawa ia bukan tempat keluar, tapi tempat lalu suara. Tempat lalu suara, tempat lalu suara baris atas. Okey, ulaika, ulaika. So dia tempat lalu suara. Ada pandangan mengatakan. Kita berpegang bahawa ia juga adalah satu makhraj. Cuma nama dia makhraj muqaddar, iaitu tempat mana keluar huruf mat. Okey, tempat yang mana tempat keluar tu suaranya boleh dipanjangkan, boleh dipendekkan. Okey, boleh dipanjangkan suara. Macam huruf mat kan, boleh dipanjangkan sampai 6 harakat. Begitulah maksudnya makhraj muqaddar. Okey, seterusnya pembahagian makhraj huruf. Makhraj huruf terbahagi kepada asliyah dan makhraj huruf far'iyah.
Okey, asliyah asal dan far'iyah cabang. Namun di sini hanya dimasukkan perbahasan berkenaan makhraj huruf asliyah. Okey, makhraj huruf far'iyah tak dimasukkan dalam kitab ni. Okey, dia sedikit lebih berbeza lah perbahasannya. Takut kalau dibahaskan mungkin akan ada memberi kesan kepada kefahaman dan sebagainya. Tapi di sini cuma dimasukkan makhraj huruf asliyah sahaja. Jadi makhraj huruf asliyah itu terbahagi kepada dua bahagian. Yang pertama, makhraj huruf am dan makhraj huruf khas. Yang pertama am, yang kedua khas. Apa itu am, apa itu khas? Kita lihat pada muka surat 2 insya-Allah. Makhraj huruf am. Makhraj huruf am terbahagi kepada 5 bahagian. Am ni umum lah. Okey, am ni umum. Jadi ada 5 bahagian makhraj huruf am. Yang pertama, rongga kerongkong dan rongga mulut. Okey, dia merangkumi dia rongga, tapi rongga yang merangkumi rongga kerongkong dan rongga mulut. Rongga kerongkong dikenali sebagai rongga atas dan rongga mulut dikenali sebagai rongga bawah. Ini aqsal jauf, rongga atas. Yang ini adnal jauf, rongga bawah. So dalam bahasa Arab ni adalah al-jauf. Yang kedua, kerongkong. Okey, dalam bahasa Arabnya al-halqu. Okey, kerongkong yang kedua. Yang ketiga, lidah. Dalam bahasa Arab dia al-lisanu. Yang keempat, dua bibir. Dalam bahasa Arabnya asy-syafatani atau asy-syafataini. Okey, asy-syafatani atau asy-syafataini. Itu dua bibir. Dan yang kelima adalah rongga hidung yang dikenali dalam bahasa Arabnya al-khayshum. Jadi makhraj huruf am ini ada 5. Pertama, al-jauf, rongga. Bila kita kata rongga, ada pandangan yang mengatakan rongga mulut sahaja. Tapi yang kebanyakan dia adalah merangkumi rongga kerongkong dan rongga mulut. Bila kita kata rongga saja, dah faham dah. Ia adalah rongga kerongkong dan rongga mulut. Yang kedua, kerongkong al-halqu. Yang ketiga, al-lisan, lidah. Yang keempat, asy-syafatan, dua bibir. Dan yang kelima, al-khayshum, iaitu rongga hidung. Jadi inilah susunan dia lah. Okey, ini susunan dia. Bermula daripada al-jauf. Okey, rongga. Bila kotak suara tu buka dia, kotak suara tu bila buka je dia akan pergi ke rongga dulu. Kotak suara tu buka akan pergi ke rongga. Kemudian dia naik, kemudian dia pergi ke kerongkong, kemudian pergi ke lidah, kemudian pergi ke bibir, kemudian pergi ke rongga hidung. Okey, kita boleh tengok dekat sini. Okey, kita ambil dekat sini. Okey, mula-mula dia rongga dulu. Okey, kemudian dia kerongkong, kemudian dia lidah, kemudian dia bibir, kemudian dia rongga hidung. Jadi kalau dalam ilmu tajwid ni tuan-puan, tempat kotak suara tu adalah tempat yang paling atas. Itu dalam ilmu tajwid. Okey, perbahasan ulama mengatakan bahawa tempat kotak suara adalah tempat yang paling atas dalam ilmu tajwid. Kalau dalam ilmu yang biasa kita pelajari, hidung atas daripada bibir, bibir atas daripada dagu, dagu atas daripada leher, leher atas daripada bahu. Okey, maksudnya kepala tu atas, bawahnya badan, bawahnya kaki. Itu perbahasan yang biasa, kefahaman yang biasa. Tapi dalam ilmu tajwid, ulama membahaskan ilmu tajwid itu daripada sudut makhraj huruf. Maka tempat keluar huruf atau bukan tempat keluar huruf, tempat keluar suara adalah tempat yang paling atas. Jadi suara tu berada di bahagian kerongkong. Okey, di bahagian dinding-dinding kerongkong, tempat keluar suara tu, kotak suara tu. Okey, maka tempat keluar suara itu adalah tempat yang paling atas, tempat yang paling tinggi. Sebab tu kalau kita lihat kitab-kitab tajwid orang Arab, mereka akan kata bahagian rongga, okey, kata tu tempat huruf mat kan. Tempat huruf mat. So, tempat huruf mat ni, contoh. Jadi rongga kerongkong ni dikenali sebagai aqsal jauf. Aqsal jauf, rongga atas. Rongga mulut ni dikenali sebagai adnal jauf, rongga bawah. Kenapa rongga mulut rongga bawah?
Kenapa rongga kerongkong rongga atas? Kerana dinilai tempat keluar suara, bukan tempat keluar suara, dinilai kotak suara itu adalah tempat yang paling atas. Jadi daripada bahagian rongga, kemudian disusuli dengan bahagian kerongkong, kemudian disusuli dengan bahagian lidah, bahagian bibir, dan yang terakhir di bahagian rongga hidung. Maka dalam perbahasan ulama-ulama berkenaan dengan makhraj huruf ni, bahagian al-khayshum ini adalah tempat yang paling rendah sekali, kerana dinilai tempat yang paling tinggi, yang paling atas itu adalah tempat kotak suara tu. Gitu. Okey. Itulah sedikit perbahasan, mungkin sedikit berbeza daripada perbahasan guru-guru yang lain. Itulah yang saya ambil dan talaki daripada guru saya, Syekh Usamah Al-Azhari. InsyaAllah. Seterusnya, setiap dari makhraj huruf am ini terdapat di dalamnya makhraj-makhraj huruf khas, iaitu sebanyak 17 makhraj huruf khas sebagaimana menurut pandangan Imam Ibnu Al-Jazari. Okey. Jadi ada 17 makhraj huruf khas. Maksudnya di bahagian al-jauf itu umum, maka ada khususnya. Bahagian kerongkong tu umum, maka ada yang khususnya bahagian kerongkong. Macam atas kerongkong ke, bawah kerongkong ke, tengah kerongkong ke. Macam lidah tu umum. Lidah tu kan besar, jadi ada huruf keluar daripada pangkal lidah. So pangkal lidah itu khusus. Ada huruf keluar daripada tengah lidah. Tengah lidah tu khusus. Itulah makhraj huruf khas. InsyaAllah. Baik. Kita pergi ke makhraj huruf khas. Muka surat 2 ya tuan-tuan. Terdapat 17 makhraj huruf khas. Ada 17. Okey, ini khilaf ulama. Ada ulama yang kata 16. Okey, ada ulama kata 16. Ada ulama kata 14. Ada ulama kata 16, ada ulama kata 14. Itulah sedikit perbezaan pandangan ulama. Okey, yang 14 tu kerana ia tak memasukkan rongga itu sebagai tempat keluar huruf. Rongga kerongkong dan rongga suara, rongga kerongkong dan rongga mulut tu bukan satu tempat keluar huruf. Dia berpandangan begitu. Dan juga huruf ra, lam dan nun itu satu makhraj. Dia bukan makhraj yang terpisah. Sebab tu dia 14. Jadi 17 tolak rongga 16. Kemudian kalau kita 17 tu lam, ra dan nun tu adalah tempat keluar yang berbeza. Bila dia berpandangan tempat keluar yang sama, maka dia jadi 14 lah. Okey, 17 tolak 16. 17 tolak 1 rongga tinggal 16. 16 tolak 2 tinggal 14. Itu pandangan yang 14. Ada pandangan kata 16. Okey. 16 maksudnya tak memasukkan rongga itu sebagai satu tempat keluar. Sebab tu tadi kita bahas makhraj muqaddar, kalau tuan-tuan perasan. Okey, terdapat juga pandangan yang mengatakan bahawa makhraj muqaddar bukanlah tempat keluar huruf, tetapi ia lebih kepada tempat lalu suara. Dia bukan tempat keluar huruf, tapi lebih kepada tempat lalu suara. Jadi sebab itulah ada pandangan yang mengatakan bahawa makhraj huruf itu ada 16 saja. Tapi kita ambil yang masyhur, okey, yang masyhur dipegang oleh kebanyakan ulama bahawa ada 17. Sebanyak 17 makhraj huruf khas. Okey, seterusnya makhraj huruf khas. Yang pertama, terdapat 17 makhraj huruf khas, iaitu yang pertama rongga kerongkong dan rongga mulut, al-jauf. Okey, di bahagian al-jauf ada satu makhraj huruf khas, iaitu keluar daripadanya huruf-huruf mad. Makanya kalau rongga ini merangkumi rongga kerongkong dan rongga mulut, maka dia satu. Okey, cuma dia luas. Okey, merangkumi rongga kerongkong dan rongga mulut, maka dia satu dan dia luas. Okey, luas. Makhraj yang paling besar dan paling luas adalah makhraj al-jauf. Merangkumi daripada rongga kerongkong naik, okey, sampai ke rongga mulut. Luas makhrajnya. Sebab tu huruf mad ni dia memang memerlukan satu tempat keluar yang luas, sebab kita nak panjangkan suaranya.
kita nak panjangkan sampai 6 harakat. Bila kita azan, kan boleh panjang lagi. Okey. Jadi keluar daripadanya huruf-huruf mad. Huruf mad tu apa? Alif sukun sebelumnya berbaris atas. Atas tu fathah. Okey. Alif sukun sebelumnya berbaris atas. Contoh qala. Jadi alif ni sukun dan sebelumnya berbaris atas. Maka alif ni adalah alif mad. Alif ni sukun walaupun tak bertanda. Okay, saya zoom sikit. Yang kedua adalah waw sukun sebelumnya berbaris depan. Dhammah. Dhammah tu berbaris depan. Contoh yaqulu. Jadi waw ni sukun, okey, dan sebelumnya berbaris depan. Waw ni sukun dan sebelumnya berbaris depan. Jadi waw ni adalah waw mad. Dan yang ketiga adalah ya sukun sebelumnya berbaris bawah. Baris bawah itu adalah kasrah. Qila. Jadi ya ni sukun dan sebelum huruf ya tu berbaris bawah. Maka ya ni jadi ya mad. Okey, so huruf mad ada 3. Alif sukun sebelumnya berbaris bawah. Allahumma salli ala Muhammad. Salah. Alif sukun sebelumnya berbaris atas. Waw sukun sebelumnya berbaris depan. Dan ya sukun sebelumnya berbaris bawah. Okey, itu adalah tempat keluar huruf mad. Jadi saya suka nak kongsi kepada tuan-puan, okey, dalam banyak-banyak huruf alif sampai ya, dalam banyak-banyak huruf alif sampai ya, ada 3 huruf yang akan jadi huruf mad. Ada 3 huruf yang diterima sebagai huruf mad. Okey, huruf ba tak boleh jadi huruf mad. Huruf ta tak boleh jadi huruf mad. Huruf sa tak boleh jadi huruf mad. Maka huruf mad itu mesti adalah alif sukun dan sebelumnya berbaris atas. Waw sukun sebelumnya berbaris depan dan ya sukun sebelumnya berbaris bawah. Maka ulama mengajarkan kepada kita, kenapakah ketiga-tiga huruf ini diterima atau dijadikan sebagai huruf mad? Kenapa tak huruf ba? Kenapa tak huruf ta? Kenapa tak huruf jim? Kenapa tak huruf ra? Kenapa ketiga-tiga huruf ni dijadikan sebagai huruf mad? Maka jawapannya adalah yang pertama, okey, yang pertama saya besarkan sikit. Yang pertama kerana luas makhraj. Okey. Yang pertama adalah kerana luas makhraj. Jadi huruf mad ni makhrajnya paling luas. Dia di bahagian rongga, merangkumi rongga kerongkong dan rongga mulut. Luas. Okey, luas makhraj dia. Okey. Dan alif, waw, ya sukun ni, alif, waw, alif dan waw dan ya ni mesti sukun. Dan sebelum alif tu baris atas, sebelum waw tu baris depan, sebelum ya tu baris bawah. Dia dijadikan huruf mad kerana apabila dia jadi huruf mad, kerana hurufnya itu adalah keluar di bahagian rongga, dan rongga itu adalah rongga yang mana luas tempat keluar dia. Okey, tempat keluar huruf mad itu adalah luas, sangat besar. Cuba huruf ba dijadikan huruf mad. Contoh kita sebut huruf ba jadi huruf mad, boleh tak? Panjangkan, tak boleh. Okey, huruf ra jadi huruf mad. Jauh mana panjang? Tak boleh panjang. Tapi bila huruf alif, okey, huruf alif jadikan huruf mad. Dia boleh panjang sangat sampai kita habis nafas. Okey, boleh panjang sangat. Yang kedua, kerana sesuai huruf dengan baris sebelumnya. Okey, contoh kita ambil ni tanpa baris. Okey, tanpa baris.
Jadi waw ni sukun, ya ni sukun, alif ni sukun. Agak-agak tuan-tuan, puan-puan, baris apa yang sesuai bagi nun? Mesti waw. Waw pula, mesti bagi depan. Agak-agak baris apa yang sesuai bagi huruf ha? Bila bertemu ya sukun, sesuai baris bawah. Agak-agak apa yang sesuai bagi ha bila bertemu alif? Mesti baris atas. Jadi huruf waw sesuai dengan baris depan, huruf ya sesuai dengan baris bawah, huruf alif sesuai dengan baris atas. Hatta kalau kita dalam bahasa Melayu, kita ajar eja nasi, kita akan eja macam ni. Betul tak? Nasi. Okey. Kalau kita letak je kat sini, contoh saja ya, ini sebagai contoh saja. Ni nasi, ni nasi, sama tuan-tuan. Jadi alif tu sesuai dengan baris atas, ya sesuai dengan baris bawah, waw sesuai dengan baris depan. Contoh. Okey, tu yang kedua. Yang ketiga, sukun insiabi ataupun sukun yang boleh dialunkan dan dipanjangkan. Maksudnya ketiga-tiga huruf ni bila dia sukun, kita boleh alun dan panjangkan dia. Okey, hatta sebelumnya pun berbaris atas. Untuk huruf alif, pasti akan sebelumnya berbaris atas. So bila kita sebut a kan, a, maka dalam keadaan alif ni sukun, dia boleh dipanjangkan, boleh dialunkan. Kita tengok orang azan bergalun-galun. Ataupun kita ambil a dengan ya sukun, kita ambil baris atas juga, ya ni pun boleh dipanjangkan. Okey, itu kalau baris atas. Apatah lagi kalau berbaris bawah. Okey, apatah lagi kalau berbaris bawah, lagilah boleh dipanjangkan sangat. Begitu juga hamzah baris depan bertemu dengan waw, boleh dipanjangkan. Kalau hamzah baris atas bertemu dengan waw, au, nampak? Boleh dipanjangkan panjang. Okey, bila huruf waw, ya dan alif ni disukun, adalah huruf yang mudah nak dipanjangkan, mudah nak dialunkan. Cuba tuan-puan huruf lam. Okey, huruf lam. Kita ambil huruf lam sukun. Tapi boleh dipanjangkan juga, tapi dia melekat kat makhraj tu. Tapi lam ni dia ada sifat. Sifat dia apa? Sifat tawassut. Dia tak boleh dipanjangkan lebih-lebih, sebab sifat tawassut tu hanya dipanjangkan sedikit saja. Kita ambil huruf jim. Aj. Lagi langsung tak boleh nak panjangkan. Langsung tertahan. Sebab jim tu bersifat dengan syiddah. Okey, kalau kita tengok sifat huruf alif, waw dan ya ni dia sifat rakhawah. Begitu juga huruf-huruf yang lain, maka tak sesuai untuk dijadikan sebagai huruf mad. Huruf mad ni mesti, yang pertama, mesti makhrajnya mesti luas. Yang kedua, mesti sesuai. Okey, walaupun huruf lam tadi, contoh mesti sesuai huruf dengan baris sebelumnya. Walaupun huruf lam tadi boleh dipanjangkan, tapi huruf lam tak sesuai. Maksudnya baris dengan keadaan huruf lam sukun dengan baris atas, dengan baris bawah, dengan baris depan, tu tak berapa sesuai, tak sesuai. Tapi huruf waw sesuai dengan baris atas. Maksudnya bila kita nak jadikan dia sebagai huruf vokal kan, vokal, maka mesti kena huruf yang seperti alif, waw dan ya. Okey, itulah maksud saya. Saya harap tuan-puan faham lah. Saya bahas ni dah pening-pening dah. Saya bahas dah pening-pening. Okey, insya-Allah
selesai untuk muka surat 1 dan muka surat 2 untuk kali ini, dan kita akan jumpa di video yang lain pada video yang lain. Kita jumpa video yang lain bagi muka surat 3 dan seterusnya, insya-Allah. Semoga ianya bermanfaat untuk saya dan tuan-puan. Sekiranya video ini bermanfaat untuk saya dan tuan-puan, saya minta tuan-puan tolong bantu saya untuk share, kongsikan, okey, copy link dan sebagainya. Share lah di mana-mana. Dan kalau ada salah silap, saya mohon maaf. Tidak terlepas saya daripada kesilapan, insya-Allah. Semoga Allah memberkati kita semua, memberkati saya dan tuan-puan. Semoga Allah redha kita di dunia dan di akhirat. Jazakumullah khairal jazaa. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.